Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang, selamat kembali ke meeting room kita untuk pelajar-pelajar sesi Julai 2020 IKTPN Dusun 2. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. Baik semua yang berada di talian pada hari ini 5 November 2020 hari Khamis. Hari lagi yang berlalu bersama-sama kita untuk satu lagi sesi untuk minggu ini, sesi ta'aruf. Jadi pada hari ini bersama-sama dengan kita di talian atau di mini studio IKTPN Dusun 2 bersama Cik Ni dan juga tetamu jemputan. Kita ada tetamu jemputan di mini studio kita hari ini untuk berkongsi informasi dengan anda pelajar-pelajar baru IKTPN Dusun 2. Okay. Jadi kepada yang baru sampai, selamat datang kita ucapkan. Jadi kepada yang lain yang masih lagi berada di grup WhatsApp, okay, ayo segera ke meeting room kita pada hari ini. Jadi untuk yang seterusnya, Cik Min nak perkenalkan kita punya panel pada petang ni. Ini dua orang yang cukup hebat di IKTPN Dusun 2 yang menjadi tulang belakang ataupun pendukung kepada perjalanan operasi IKTPN Dusun 2. Yang membantu Puan Pengarah, Puan Jalila. Jadi mereka ni antara orang yang cukup penting untuk operasi di IKTPN Dusun 2 dan juga akan menjadi orang yang penting kepada anda sebagai pelajar di IKTPN Dusun 2. Baik, jadi teruskan saya perkenalkan dulu. Saya perkenalkan dulu seorang. Kalau anda boleh tengok di profil cawangan hubungan industri di pentas di studio kita, yang bertudung pink fish tu, yang dia senyum tu. Kita ada satu jejaka dan satu wanita. Jadi perkenalkan. Jadi kepada yang lain boleh beri perhatian. Okay, yang di sebelah kanan kamera, wanita yang bertudung pink sikit tu. Okay, kita perkenalkan, iaitu yang berusaha Dr. Saria. Dr. Saria binti Adam di Badan Pengarah pengurusan latihan untuk di IKTPN Dusun 2. Dan bersama beliau pada petang ni, jejaka tampan di sebelah tu, juga orang kuat di IKTPN Dusun 2. Jadi anda akan jumpa dengan ni. Yang berusaha Encik Syarizul Harizam. Syarizul Harizam bin Abdul Samad. Okey, jadi timbalan pengarah bahagian hal ehwal pelajar IKTPN Dusun 2. Ini orang yang cukup penting. Jadi saya Cik Min nak anda tengok muka mereka ni betul-betul. Jadi bila sampai dekat IKTPN Dusun 2, kalau bertemu dengan mereka, jangan ada tak kenal. Okey, jadi mereka ni yang akan membantu anda untuk latihan dan juga untuk pengurusan kehidupan anda sebagai pelajar di IKTPN Dusun 2 nanti. Jadi pada petang ni kita akan beri ruang dan peluang kepada yang berusaha. Kita buka pada ladies first kan. Kalau
Cik Syamsul? Boleh. Boleh je, mana-mana pun boleh. Okey, kita bagi the ladies first. Jadi untuk pusingan yang pertama ni, mari kita bagi yang berusaha kata saya untuk perkenalkan diri dan juga secara ringkas topik kita pada hari ini. Silakan yang berusaha kata. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sebenarnya kalau ikut planning tak ada pun slot ni. Kalau ikutkan. So tapi yalah, kita nak, orang kata apa, kita nak perkenalan lah dengan pelajar-pelajar baru yang bakal mendaftar di Akademi Endu Sentua. Jadi semalam saya WhatsApp Cik Syarizul lah, kata jomlah kita buat satu slot bersama TP lah. So sebenarnya kita tak adalah yang khususnya apa yang kita nak bincangkan pada hari ini. Cumanya sebab saya rasa macam saya lebih kepada pengurusan latihan. Dan sebelum ni Cik Bat saya rasa dia dah terangkan tentang persijilan di sini, macam apa kursus-kursus yang ada di sini, berapa tempoh latihan dan sebagainya. Jadi mungkin slot pada petang ni saya nak lebih kepada soal jawab je lah. Kalau ada apa-apa nak bertanya tentang pengurusan latihan, dipersilakanlah. Mungkin pada waktu hari tu Cik Bat kekangan masa ke, tak sempat nak tanya ke. Jadi slot ni saya bukalah kalau nak tanya tentang jurusan yang diambil ke, ataupun berapa tempohnya, perlu tak latihan industri dan sebagainya, boleh dikemukakan pada saya lah pada petang ni. Tapi sebelum kita buka sesi soal jawab tu, saya rasa mungkin Cik Syarizul pun yang sama kot. Kita sesi soal jawab je lah hari ni kot. Ya, betul. Tapi biar Cik Syarizul perkenalkan diri dulu lah kot. Okey. Sebut sedikit and then kita akan terus kepada sesi soal jawab. Okey, jadi sebelum saya serahkan kepada Cik Syarizul hari ini, jadi Dr. Saya nak perkenalkan diri dia. Jadi mungkin kita nak tahu sedikit latar belakang yang bagi ni. Okey, latar belakang saya, okey. Saya dalam masuk dalam sektor kerajaan ni bulan 2 tahun depan, 20 tahun lah. Lama dah. Okey, 20 tahun saya bermula di Jabatan Tenaga Manusia pada tahun 2001. Masa tu saya jadi ketua bahagian teknologi telekomunikasi di sana. Selepas tu saya berpindah ke Jabatan Pembangunan Kemahiran dan saya fokus, saya punya tugas utama lebih kepada membangun kurikulum. Pada tahun 2014, secara ringkasnya saya sambung belajar. Saya melanjutkan pelajaran saya dalam peringkat Doktor Falsafah. Dan pada 2019 saya bertugas di IKTP Endu Sentua lah. So kalau ikutkan saya di IKTP Endu Sentua ni baby lagi lah, baru nak masuk tahun kedua. Tapi so far saya rasa kat sini banyak benda baru saya, sebabnya saya merasa tiga jabatan yang berbeza daripada saya start bekerja tu. So banyak ada perubahan dia, tapi saya guna pakai pengalaman saya yang lepas tu untuk tambah baik sistem latihan di sinilah. Secara ringkasnya itulah latar belakang saya dalam dunia pekerjaan. Di sini seperti mana yang kita sedia maklum, kita ada 3 jabatan utama, iaitu mekanikal, elektrikal dan automotif, dan ada 12 kursus peringkat sijil dan 3 kursus peringkat diploma. So saya rasa kebanyakan yang masuk ni dengan peringkat sijil dulu lah. Kalau boleh, kalau ada peluang atau ada keinginan untuk sambung belajar selepas habis sijil, nanti boleh sambung ke peringkat diploma. Baik. Terima kasih Dr. Saria untuk introduksi secara ringkas dari Dr. Saria. Jadi dengan pengalaman dan juga pengetahuan, harapkan dapat membantu anak-anak muda belia ni. Jadi anda juga sebagai pelajar seharusnya ambil peluang untuk dapatkan menggarap sebanyak mungkin ilmu dan pengalaman dari anak-anak buah. Kita boleh panggil anak-anak buah Dr. Saya di IKTP Endu Sentua ni. Dia untuk bahagian pengurusan latihan.
Jadi berkaitan dengan khusus-khusus, silibus, persigilan, pentauhian dan sebagainya, semua di bawah tak lurus Dr. saya. Baik, itu baru intro itu. Kita reserve dah tadi untuk makluman semua. Kalau ada apa-apa soalan, anda boleh nanti on microphone dan juga ataupun boleh type di ruangan message. Baik, ini tak tahu ada doktor kan, mungkin orang masih ada malu-malu lagi nak tengok muncul di depan kamera. Jadi kalau dekat Facebook, dekat IG dia raja pula. Ya. Okey. Jadi ada yang berada di talian lagi ni. Okey. Dah siap Cik Dwi. Okey, on your camera. On camera, on camera, on camera. Jadi kita nak tahu. Okey. Supaya kita ada panel dan Cik Dwi pun buka. Syaiful Nuriman. Yes, Syaiful Nuriman. Selamat kembali Syaiful Nuriman. Boleh dengar saya thumbs up? Thank you Syaiful Nuriman. Ini antara jejaki dan gentleman. Setiap kali dia online, dia memang. Okey. Siapa lagi yang ada ni? Okey, sebelum kita teruskan lagi, yang lain. Okey. Baik, kepada Yang Berhadin. Yang Berhadin, selamat datang, kita ucapkan. Okey, kalau tadi kita dengar dari Timbalan Pengarah Pengurusan Latihan. Berkenaan dengan latihan. Jadi, seterusnya kita beralih introduksi kita, pengenalan kita kepada jejak tampan di sebelah kiri kamera. Sebelah kiri kamera sebelahan dengan Dr. Syariah. Yang ini Abang Sado. Kita Cik Sado ni. Jadi kita persilakan Timbalan Pengarah kita yang kedua untuk introduksi untuk pusingan pertama ni. Kita persilakan. Dengan segala hormat, silakan. Okey, terima kasih Cik Mi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada pelajar-pelajar semua. First of all, saya nak ucapkan tahniah lah kepada tuan-tuan pelajar-pelajar semua ni, adik-adik lah saya kira kerana telah berjaya masuk dalam KPN Dusun Tua ni. Sebenarnya bukan senang dan sebenarnya tuan-tuan ni semua adalah merupakan orang insan-insan yang terpilih yang masuk dalam KPN ni. Sebab ramai berjuta yang minta dan tuan-tuan adik-adik ni semua yang terpilih dalam masuk untuk melanjutkan pelajaran dalam KPN ni. Okey, dalam sesi pengenalan ni seperti macam mana yang Dr. Syariah balukan, sebenarnya hari petang ni kita tak ada slot yang dijadualkan secara rasmi, tiba-tiba je lah. So kami memang mengharapkan dalam sesi pertemuan ni kita buat sesi soal jawab lah daripada pihak tuan-tuan kepada kami. Okey, sesi pengenalannya, nama saya Syarizul Harizam bin Abdul Samad. Seperti mana yang Dr. Syariah maklum tadi, Dr. Syariah tahun depan setelah 20 tahun berkhidmat di sektor kerajaan, sama juga seperti saya. Tahun depan pun saya 20 tahun juga. Saya bermula pada Januari 2001. Tapi saya memang di Kementerian Belia dan Sukan. Pada permulaannya saya berada di Jabatan Belia Sukan Negeri Perak dan kemudiannya berpindah di bahagian sukan Jabatan Belia Sukan Negara sehinggalah pada tahun 2008 saya berpindah dari Pejabat Pendaftar Pertubuhan Belia dan sehingga sekarang ni pada tahun Oktober lepas saya berpindah di Institut Kemahiran Tinggi Belia Dusun Tua ni lah. Saya ni baru sangatlah di sini, baru saja dalam tempoh sebulan 30 hari. Sebenarnya banyak benda yang saya rasa kita boleh explore, yang sama-sama kita boleh tingkatkan lagi kualiti kita punya anak-anak Malaysia ni lah. Okey, baik. Terima kasih Cik Syarizul. So di hadapan anda di dalam sesi kita hari ini tak cukup, bukan tak cukup, maksudnya tak kurang hebat dia. Sebabnya pengalaman mereka yang hampir 20 tahun dalam industri latihan teknikal dan juga bina insan. Jadi Dr. Syariah fokus untuk bidang teknikal dan Cik Syarizul dalam bidang pembangunan belia yang khusus untuk belia. Jadi dan merata-rata dan ini adalah stesen seterusnya.
Kalau Dr. Saria dari tenaga manusia, duduk dengan beliau, Cik Syarizul, memang dari mula bersama dengan beliau. Cuma kalau di Jabatan Belia dan Sukan, dia lebih umum. Di sini kita ada fokus, jadi anda pelajar-pelajar, anak muda belia Malaysia yang kini menjadi tanggungjawab kami di bawah Kementerian Belia dan Sukan, di bawah institusi Latihan Kemahiran Belia dan Sukan untuk mencungkil bakat anda dalam bidang teknikal dan juga saksiah diri anda sebagai seorang belia di Malaysia yang memberi manfaat kepada semua. Baik, kita dah melalui pelbagai segmen untuk teman-teman doktor dan juga Cik Syarizul. Kita ada sesi bersama dengan bahagian anak pelajar dan juga bahagian usaha latihan dengan persijilan dan sebagainya. Jadi ada beberapa perkara yang memang telah dijawab oleh kaki-tangan di bawah sediaan Tuan dan Puan. Jadi hari ini itulah kita impromptu. Jadi off the sudden kita boleh sambut apa saja cabaran. Okey. Jadi kita akan buka ruang untuk dialog. Okey, ataupun soalan. Okey. Seperti biasa dengan Cik Mi tak ada soalan yang orang kata bodoh. Tak ada. Kita tak tahu, kita bertanya. Jadi kalau siapa yang membahan orang lain, siap dengan Cik Mi. Okay, jadi kalau ada apa-apa soalan atau pandangan, boleh kita kongsikan pada hari ini. Kita ada 2 panel yang cukup hebat untuk kita kongsikan ilmu, pandangan dan juga pengalaman mereka. Jadi silakan saya buka untuk ruang soalan untuk yang pusingan yang pertama ni. Okey. Jadi saya bagi ruang dan peluang ni untuk anda dengar dan juga fikirkan soalan-soalan untuk diutarakan kepada panel kita ini. Jadi kita akan teruskan untuk pusingan yang seterusnya. Okey, pusingan yang seterusnya untuk panel kita ini. Kita kembali kepada Dr. Saria. Okey, Dr. Saria, sebagai timbalan pengarah bahagian pengurusan latihan. Jadi di bawah Puan ada 3 buah jabatan. Jadi apakah rancangan doktor untuk selepas PKP, insyaAllah kalau kita selesai 31 Januari, pada awal Januari ini kita akan menerima pelajar-pelajar baru ni lah. Jadi apakah ekspektasi ataupun harapan doktor untuk pelajar-pelajar baru ni? Apakah perlu mereka bersedia ataupun package-package yang perlu dipersiapkan sebagai pelajar teknikal dalam bidang TVET ni? Okey, silakan doktor. Okey, terima kasih Cik Fahmi. Macam kita sudah tahulah, kat sini kita ada 3 jabatan, jabatan mekanikal, jabatan elektrikal dan jabatan otomotif. Dan saya yakin adik-adik yang sedang online sekarang ni ada dalam 3 jabatan ni, dalam mendapat kursus-kursus di bawah 3 jabatan ni. So seperti mana yang Cik Syarizul maklumkan tadi, kita kena rasa proud lah, rasa bangga, kita kena rasa happy, kita rasa sepatutnya kita rasa eager, tak sabar-sabar kan. Sepatutnya masuk pada Julai tapi dah kena extend pula masuk Januari. Sepatutnya kita patut kena ada perasaan tak sabar untuk kita memulakan latihan kita. Okey, untuk perancangan saya ke bahagian latihan, seperti mana tahun sebelum-sebelum ni kita akan pastikan pengajar-pengajar kita ready lah untuk mengajar adik-adik semua. Maksudnya dari segi mental dan fizikal dia lah. Dan mungkin bagi yang adik-adik yang menyambung di peringkat diploma, dia mungkin dah orang kata apa, terbiasalah dengan kita punya sistem. Maksudnya kelasnya
daripada pagi sampai pukul 5 petang kan, daripada 7 pagi sampai 5 petang. Isnin sampai Jumaat. Tak seperti mana kita kalau kita dekat IPTA ke IPTS ke yang bukan latihan kemahiran ni, dia kelas dia tak ada straight macam tu, ada gap-gap dia kan. Latihan praktikal dan 30% teori. Jadinya dia punya jangka masa latihan tu memang panjang. Sebab kita nak ambil kira bila adik-adik membuat sesuatu latihan praktikal tu dia kena buat berulang-ulang sampai betul-betul rasa competence lah, maksudnya betul-betul boleh buat benda tu. Jadi mental dan fizikal tu memang kena kuat lah. Sebab saya tahu bila adik-adik yang baru masuk yang baru masuk daripada sekolah menengah yang pembelajaran ni separuh hari, tiba-tiba kena satu hari suntuk pula belajar and then terpaksa kena berjauhan dengan keluarga. Itu adalah satu orang kata benda baru. Tapi insya-Allah dengan saya yakin dengan berkat kita punya pengajar-pengajar yang berpengalaman di sini dan ada kawan-kawan baru, adik-adik boleh menyesuaikan diri di sinilah. Tapi macam mana pun benda ni kena datang daripada diri kita lah. So saya nak cakap lah kalau permohonan yang dibuat tu macam ibu bapa yang mohonkan bukan dengan kerelaan adik-adik. So kita ada masa 2 bulan lagi lah kan sebelum masuk ni untuk adik-adik prepare. Kena orang kata kena betul-betul kuat, kena betul-betul walaupun mak yang mohonkan, ayah yang mohonkan, tapi kita kena betul-betul kita yang bersedia untuk belajar tu lah, sebab at the end of the day kita yang akan berada di sini, bukan mak dengan ayah kita. Tapi setakat ni kalau saya tengok mula-mula je kita rasa macam tu. Nanti bila kita dah biasa insya-Allah tak ada isu lah dari segi tu. Kita dah jumpa kawan-kawan baru kan. Ya, itu ayat memang ayat macam ibu-ibu punya ayat tu. Yelah saya pun ada anak saya yang sulung pun sebaya adik-adik semua 18 tahun. Jadi saya tahulah macam mana kerenahnya and then apa expectation sebagai seorang ibu kan. Saya tahulah tu. Okey. Sebenarnya kalau Cik Sarizul dia dah biasa tengok senario anak-anak muda ni. Jadi kalau tadi kita bagi ruang kepada Dr. Sayap untuk ekspektasi di bidang latihan. Tak selondong ke mama. Okey Zin, hari ini untuk persiapan keilmuan dan juga perkara-perkara yang perlu anda bersedia sebelum melangkah ke bidang TVET. Jadi seterusnya kita akan bagi ruang kepada di mana pengarah hal ehwal pelajar, bahagian hal ehwal pelajar. Jadi ada banyak perancangan dan juga aktiviti yang kita dengar telah dirancangkan oleh anak-anak buah Cik Syarizul. Walaupun Cik Syarizul baru sebulan lebih, Cik Syarizul, tapi pengalaman dia tu membuatkan dia tak kekok untuk berada di ILKBS dan juga wajah-wajah anak-anak buah dia pun yang biasa dia jumpa sebelum dia berada di ILKBS. Jadi impact Cik Mi pun pernah jumpa Cik Syah pun masa di Jabatan Menteri Sukan dulu. Jadi cuma bila dah tukar sini agak terputus hubungan lama sikit dengan Cik Syah. Jadi kita akan dengar apakah rancangan dan juga ekspektasi serta nasihat kepada anda sebelum melangkah masuk ke IKTPN Usul tu. Jadi silakan Cik. Okey, terima kasih Encik Fahmi. Kepada adik-adik semua lah yang akan masuk ke IKTPN Dusun Tua ni pada Januari 2021. Tuan-tuan dan puan semua, saya harapkan datang sini dengan penuh rasa bangga lah. Dalam chat ni pun ada tanya apa perbezaan antara IKTPN sini dengan institusi yang lain. Dekat even di IPTA sendiri sebenarnya dia lebih banyak pada akademik, tapi di sini sebenarnya dia banyak build up kepada kemahiran. Kemahiran ni sebenarnya pada masa akan datang sebenarnya permintaan dia amatlah tinggi sebab sekarang ni kita belum nampak cuma kita dah nampak benda tu sikit, tapi sebenarnya akan datang
skills ni memang amat penting. Contoh dia macam dekat Germany, negara-negara maju lah. Memang skills memang akan dipandang tinggi lah. Dan gaji pun memang sebenarnya lebih tinggi daripada orang yang ada pada akademik. So macam saya ni di bawah ACP ni sebenarnya saya ni adalah satu bahagian yang menguruskan tentang hal ehwal pelajar lah. Daripada segi you punya sasia, you punya social life, you punya cuti, asrama, makan minum, semua tu akan diuruskan oleh bahagian saya lah. Sekiranya nanti bila adik-adik semua dah masuk, contoh nak balik, sakit apa semua, ini saya lah yang akan uruskan nanti. So jangan malu-malu bila dah masuk, sekiranya ada masalah, ceritakan. Kita ada kesatria, kita ada unit bina insan, kita ada ustaz. Itu semua akan memimpin adik-adik semualah ke jalan yang benar, siratul mustaqim. InsyaAllah jangan takut-takut kan. Kita masuk ke sini, kita buat sebaik yang terbaik untuk diri sendiri. Sebab setiap apa yang jadi ini sebenarnya Allah dah sediakan apa yang terjadi. Cuma kita usaha dan kita tawakal dengan apa yang akan ditentukan. Okey, itu tadi antara soalan tadi ya, Syah. Okey, Siman, kemudian ada yang antara pelajar kita yang rajin juga bertanya. Jadi mungkin dia nak tunjukkan soalan ni pada Dr. Saria. Apa kebaikan kita akan dapat bila masuk IKTBN ni? Okay. Kita tahu bila kita masuk IKTBN ni dia punya fokus kepada kemahiran. Jadinya perbezaan dia kalau kita ke IPTA lebih kepada akademik, and then kalau kita masuk ke IKTBN lebih kepada kemahiran. Jadi apa? Mesti akan tanya, apa bezanya akademik dengan kemahiran ni kan? Jadi sebab dari skills kan, dia boleh pasarkan diri dia sekarang ni kalau online ke, ataupun kalau tak ada modal boleh start dengan online dulu kan. Maksudnya kita sediakan servis, contohnya macam servis aircon, ataupun kita boleh juga servis kecil-kecilan macam servis servis kereta macam tu kan. Kita buat secara kecil-kecilan, dan kalau kita maksudnya kita boleh pergi jauh dalam bidang keusahawanan, dan pada waktu tu bukan setakat kita je dah ada pendapatan sendiri, tetapi kita membuka peluang pekerjaan kepada orang lain sekali. Tapi kalau kita akademik ni, kita tak ada skills, memang kita kena kerja dengan orang je lah. Itu dia punya perbezaan yang paling besar lah yang saya nampak. Especially bila terjadinya pandemik COVID-19 ni, bila ramai orang dibuang kerja kan. Jadi kalau kita ada skills, kita kurang terkesan lah. Kita boleh bangkit sendiri, kita boleh bekerja sendiri sebab kita ada kemahiran tu. Itu yang paling utama yang saya nampak. Selain daripada tu, kita selalu di-label lah. Kita selalu di-label, selalunya orang cakap kemahiran ni macam second class lah bila tak dapat masuk akademik, and then kita dihantar ke pusat-pusat kemahiran untuk ambil kemahiran. Tapi sebenarnya kalau betul-betul kita dapat menguasai kemahiran tu, kita punya gaji lebih tinggi. Pernah tak dengar orang yang mengimpal dalam dasar laut tu? Itu gaji dia sebulan 30,000 tau. Kalau orang kerja makan gaji, nak dapat gaji 30,000 tu saya rasa sampai pencen pun tak tentu lagi dapat. Sedangkan kita kalau boleh start setahun 2 tahun, kalau kita ada pengalaman dan kita ada kemahiran tu, kita boleh dapat gaji setinggi tu. So bagi saya lah, untuk generasi orang kata dah tahun 2020 ni kan, mungkin akademik tu bagi saya bukan tak relevan lagi. Tetapi sebenarnya kalau kita ada kemahiran dan kita pun nampak pemekasaan kerajaan terhadap bidang TVET ni, kita boleh nampak sebenarnya untuk menjadi negara maju tu kita perlu ada pekerja-pekerja yang berkemahiran. So untuk jadi negara maju macam mana? Kena ada at least 35% tenaga kerja mahir negara. So negara kita belum capai lagi. Kita masih lagi dalam status negara membangun. Sebab kita sekarang ni pada 28% pekerja mahir yang ada di Malaysia. Jadi adik-adik ni lah orang kata orang yang akan insan-insan yang akan menaikkan negara kita menjadi negara maju bila kita keluar dengan sijil yang kita dapat bidang kemahiran ni, dan kita boleh membangunkan negara kita lah. Okey, itu penjelasan dari Dr. Saria dari sudut teknikal, tadi kena bagaimana keperluan guna tenaga di industri.
Jadi ada 35% kita perlukan untuk melangkah ke status negara maju. Jadi sekarang kita masih dalam negara membangun, baru 28%. Jadi masih banyak orang. Itu juga termasuk dengan tenaga kerja buruh asing. Juga memberi kesan kepada guna tenaga mahir di dalam negara. Nah, jadi itu untuk anda. Jadi ada ruang dan peluang untuk anda mendapat servisan daripada kek tenaga kerja imigrasi. Mungkin sekarang tak nampak lagi, tapi kebanyakan yang Cik Mi jumpa di Akademi Dusun tu sepanjang hampir 10 tahun jadi tugas di Akademi Dusun tu kebanyakan dia tak nampak. Kebanyakan tak nampak, saya kena ada yang melangkah. Dia melangkah, dia masuk, dia pergi ke bengkel, jumpa dengan pengajar dia, baru dia tahu ini adalah kalau saya nak tanya pada Cik Syahrizul soalan yang sama macam saya tadi Cik Fadil masih baru di sini, tetapi kita mungkin kita nak lirik, kita nak kaitkan kalau dulu Cik Syahrizul di Jabatan Belia dan Sukan Negara, jadi sekarang di Kementerian Kemahiran, jadi bagaimana yang dulu di Jabatan Belia Sukan Negara dan juga datang kepada ini dapat membantu anak-anak muda di luar sana. Jadi silakan, terima kasih. Okey, terima kasih Cik Fahmi. Sebenarnya kan, kalau dekat luar tu, masa saya dekat Jabatan Belia Sukan Negara ni, sebenarnya ramai anak-anak muda kita ni lah yang nak sangat masuk ke Institut Kemahiran Belia Negara ni. Tapi disebabkan oleh beberapa faktor yang tak bolehkan diorang nak masuk, diorang tak boleh. Even nak masuk pusat kemahiran pun, yang lain pun diorang tak boleh. Tapi adik-adik ni semua memang sebenarnya memang beruntung sangat-sangat lah. Sebab bila dah masuk, bukan setakat you dapat latihan kemahiran, you dapat allowance lagi. Lepas tu you dapat kawan-kawan lagi. Dan satu lagi, you dapat berhubung dengan industri yang akan membawa you punya kredit tu lebih tinggi lah. Yuran pun percuma. Tapi macam yang dekat luar tu, yang macam saya pernah kata dengan budak-budak yang ini semua, diorang ni tak boleh nampak kemahiran. Kalau buat pun just macam on-job training yang sikit-sikit je. Kecil-kecil je. Takat sijil yang mungkin dalam sebulan, 2 bulan, tapi kadar pendapatan tu akan rendah lah. Macam Dr. Sariah begitu tadi, kita nak menuju kepada pekerja mahir. So, adik-adik ni semua kemungkinan besar akan jadi orang yang pekerja mahir yang pada masa akan datang tu lah. So macam sekarang pun sebenarnya kerajaan kita pun dah memang menggalakkan kita punya anak-anak muda ni kepada ke arah pekerja mahir ni. Mungkin sekarang tak perasan, tapi bila you dah masuk nanti, you akan tahulah apa sebab cerita dia. Sebab saya tengok dalam you punya gambar ni pun ada setengah tu yang bawa kereta, ada setengah tu yang tengok kipas, main-main. Sebenarnya benda-benda tu semua bila adik-adik belajar balik kan, sebenarnya benda tu memang relate dan benda tu sebenarnya akan menjadi pendapatan kepada adik-adik semualah. Even though saya ni walaupun saya baru masuk sebulan kat sini, sebelum saya masuk pun saya tak tahu. Tapi bila saya dah masuk sini, buku-bukunya banyak sebenarnya saya boleh buat sendiri. Dan sebenarnya banyak benda yang sebenarnya saya boleh buat sendiri, income balik lah pada diri sendiri ni sebenarnya. Memang besar. Percayalah, masuk dulu kat sini, dia tengok macam mana, memang ni. Kalau ada kawan-kawan lain yang masa nak, yang mungkin nak masuk lagi dalam institut ni, bagi tahu je, kita boleh bantu dia lah. Macam mana pun. Tapi sebelum nak masuk, kriteria yang patut ada tu kena ada lah. Itu je kot. Okey, baik. Terima kasih. Ya. Jadi, ini tu dari sudut belia. Dari pengamatan Syekh di luar IKTBN dulu. Jadi, sebenarnya belia Malaysia luas skop dia. Jadi, anda yang ada bersama pada hari ini ialah belia Malaysia. Jadi anda dapat peluang untuk event bersama golongan belia. Jadi kita nak recap balik yang sesi yang dengan channel itu. Di hadapan anda ada dua orang bahagian latihan dan juga pilihan. Jadi dua-dua sama penting. Untuk bidang teknikal. Jadi dari segi skill teknikal, yang itu memang perlu. Tapi di bawah Cik Syah, dia ada lagi bahagian yang untuk bidang insan, kerohanian, untuk soft skill, ada banyak package. Ada
dia setengah-setengah pelajar dalam bidang TVET, tangan bagus, mulut berat. Ya, jadi yang ini bukan saya cakap, tapi sesi bersama dengan alumni baru-baru ini juga dibangkitkan oleh Presiden Alumni PKGS dan juga SU. Jadi yang mana ada setengah tangannya memang bagus, tapi mulutnya agak berat. Jadi ini adalah cabaran dan tugas kami di bahagian hal ehwal pelajar untuk pembangunan modal insan. Jadi untuk saya dia jadikan dilatihkan anda untuk menjadi technician. Jadi Cik Syah akan jadikan anda mungkin khatib di mimbar kalau yang muslim, mungkin anda boleh jadi preacher kan, untuk yang kemahiran yang bukan medical. Dia banyak juga sebenarnya. Jadi kalau saya boleh kongsikan, kita juga ada program seperti program rakan muda, anugerah remaja rakan muda. Jadi untuk mengkilap potensi anak muda selain dari teknikal. Apabila berhadapan dengan sesi temu duga, biasanya majikan dah tahu yang hadir temu duga tu kalau dibuka untuk mekanik kereta, sudah pasti yang hadir itu yang memiliki CJ mekanik kereta. Tapi apakah nilai-nilai lain yang membezakan di antara calon-calon ini tadi? Inilah yang jadi katakan IKTBM. We are TVET and more. We are more than just TVET. Lebih dari TVET. So di sini lah yang bezanya saya kira kalau kita sehari-hari di ILJTM. Ya, betul. Kan? Di ILJTM kita juga ada Satria dan juga Ustaz dan sebagainya. Tetapi subjek-subjek itu tidak begitu serius ataupun diletakkan di dalam CGPA ketika dulu. Kan? Jadi sama-sama kita gabung sinergi untuk menjadikan ni mereka-mereka yang berada dalam grup ni. Jadi pada ini package yang terbaik untuk kita tawarkan ke industri keperluan guna tenaga negara. Ya, okey. Jadi itu jawapan dari Cik Syah tadi. Terima kasih atas jawapan Cik Syah. Tapi yang ini ada satu, ada soalan dari saudara Fakri Kamal. Soalan ini, yang ini saya percaya kita semua pernah melalui dia. Jadi soalan dia, berjauhan dengan keluarga. Jadi saya tidak biasa, saya tak biasa dengan nak sama. Jadi orang yang tak biasa nak sama. Macam kita sama di boarding school ataupun di kampus. Jadi bagaimana? Apakah ada tips-tips yang boleh dikongsikan untuk mereka-mereka yang belum pernah berjauhan dengan keluarga? Mungkin remedy untuk kongsi. Jadi yang ini kita bagi ruang pada yang ini dulu, pada ibu dulu lah. Sebagai seorang ibu, apa dia punya tips untuk berjauhan dengan keluarga untuk kongsi. Sebab saya tahu kalau yang ini sebenarnya fokus pada hal yang belajar biasanya, tapi sebagai ibu mungkin ada nasihat. Silakan. Okey, mungkin saya jawab benda ni konteks ibu lah macam Cik Fahmi maklumkan tu kan. Sebab saya pun ada anak remaja. Mungkin pendekatan cara saya membesarkan anak tak sama dengan ibu bapa adik-adik lah. Dan saya memang anak saya daripada form 1 saya memang dah hantar dia pergi belajar lah supaya dia dah boleh mix around and then dia boleh belajar berdikari dan sebagainya. Tapi kalau macam untuk pertama kali, maksudnya pertama kali berpisah dengan keluarga bila masuk ke dalam IKTBM Dusun Tua ni, bagi saya kalau kita ada tekad, kita ada matlamat hidup, kita tahu apa objektif kita masuk sini, sebenarnya tak ada isu tentang homesick, kita rindu keluarga atau sebagainya. Sebabnya mak ayah kat rumah mengharapkan kejayaan kita. Jadinya kita mesti kena membuktikan kita mampu untuk menghadapi segala cabaran yang datang tu lah. Lagipun dekat sini kalau sebelum pandemik COVID-19, pelajar-pelajar LU boleh balik pun. Tak ada isu lah sebenarnya. Setiap minggu boleh balik.
Cuma bila ada pandemik ni, dia ada restriction sikit lah. Sebabnya kita tak nak isu-isu yang macam ada jangkitan bila masuk ke dalam dan sebagainya lah. Tapi so far, selama saya hampir 2 tahun dekat sini, saya rasa tak ada lagi kot isu yang homesick ni. Sebabnya satu, kita dah berjumpa dengan kawan-kawan, kita dah ada kawan-kawan baru, and then the second one, kita boleh balik pun setiap minggu. Jadi kita berpisah dengan keluarga pun 5 hari and then kita jumpa balik. Jadi itu bukan satu isu yang besar lah. Lepas tu kita pun dah ada alat telekomunikasi, kita dah ada telefon, kita boleh video call kan. So boleh WhatsApp, whatsoever. So kita dengan parents kita ni dekat lah sebenarnya. Walaupun kita kata kita bukan duduk bersebelahan macam saya dengan Syed Shah ni, tapi sebenarnya kita video call tu kita boleh nampak muka mak ayah kita, adik-beradik kita dan sebagainya. So bagi saya kalau kita ada tekad dan semangat dan kita tahu apa matlamat kita datang masuk ke AKBN ni untuk menghadiahkan kejayaan tu kepada ibu bapa kita, saya rasa tak ada isu sebenarnya tentang perasaan homesick dan sebagainya. Itu pada pandangan saya lah. Baik, terima kasih Dr. Saria. Dari itu jawapan mana nasihat itu macam seorang ibu pada anak yang pada pelajar yang tengah berkira-kira macam mana nak menghadapi berjauhan dengan keluarga. Ya, mungkin ada tak pernah berjauhan dengan keluarga. Jadi dapat membantu sedikit sebanyak. Jadi yang itu dari Dr. Saria, sebenarnya Dr. Saria dia jarang menguruskan pelajar-pelajar di asrama. Yang selalu urusan di asrama ni ialah bagian hak ehwal pelajar. Yang ini sebab dia agak nampak jadi terbalik sikit lah. Mana Cik Syah akan jaga anak-anak di asrama ni, makan minum, penginapan, kebajikan dan sebagainya. Jadi tips untuk tinggal di asrama socially, mentally. Silakan. Okey, terima kasih. Tips dia mudah saja. Jangan lupa bawa taukola, baju, baldi, sabun, benda-benda yang itulah benda-benda asas tu. Sebenarnya adik-adik ni semua umur dah 18 tahun ni, 17 tahun. Sebenarnya dah 2 langkah dah pun mengalah 2 langkah dah pun ke alam dewasa. Dah boleh sebenarnya dah besar dah pun. Kalau kata nak undi 18, sekarang pun dah boleh undi dah. So saya rasa kalau dia dah masuk ke sini, homesick tu saya rasa alah, kita boleh buat ni lah, jangan risau. Even kanak-kanak yang umur tahfiz baru umur 4 tahun tu pun dah boleh duduk sini. Ini kan lah, adik-adik yang dah besar bawa kereta, saya tengok situ, boleh tunjuk lupa hidung, buka mata, boleh nyanyi-nyanyi. Takkan tak boleh lepak sama-sama dengan geng semua. Kalau risau pun tak apa, kita kat sini ada sesi orientasi dan ada juga counselling, pembimbing rakan sebaya, MPP pun ada. Tak apa, kita boleh kalau misalnya ada benda yang teruk, kita boleh jernihkan. Benda yang susah, kita boleh permudahkan. InsyaAllah, benda tu semua kita yang buat. Kalau misalnya memang dah ditentukan oleh Allah, itu kita kena atur lah. Tapi jangan risau, saya pasti mesti boleh lah. Benda ni lumrah bagi setiap insan. Macam saya pun sebenarnya kalau ikutkan sebenarnya masa umur 18, baru first time saya keluar daripada rumah. Tak ada masalah pun, dan sekarang pun saya memang sampai sekarang pun masih keluar daripada rumah terus. Tak ada yang ni, cuma saya sebulan sekali tu saya baliklah jumpa mak bapak saya kan, masih ada. So kalau ada adik ni saya rasa memang boleh, tak ada masalah kan. Mesti okey kan. Okey, yes. Itu dia. Sebagai kalau dalam pengurusan pelajar, jadi di bawah hak pelajar ni. Kalau ikutkan, kalau dulu memang kita ada banyak aktiviti-aktiviti yang kita rancangkan, dan juga ada juga yang belajar sendiri yang anjurkan. Macam abang-abang senior aktiviti, dia anjurkan aktiviti di hujung minggu. Jika anda mungkin anda tak rancang untuk pulang di hujung minggu, jadi ada pertandingan macam kita panggil e-sport, dan ada juga yang bola sepak dan sebagainya. Kalau anda masih ingat yang cikgu kongsikan hari itu, kita ada 2 padang bola. Padang bola sepak kita ada 2. Jadi bayangkan kalau kita nak buat pertandingan
di antara pelajar saja pun saya ingat boleh lenguh kaki lah Cik Syah kalau kita nak berlari. Nak main bola sepak. Boleh, kalau nak berlari boleh. Saya boleh ajar cara main. Jadi itu antara tips-tips dia. Jadi kalau kita nak kira pun satu masa nanti kita akan melangkah keluar meninggalkan rumah ibu bapa kita. Macam Cik Syah pun sudah berumah tangga saya rasa. Jadi maknanya bila kita berumah tangga pun kena keluar juga lah. Jadi ini adalah satu langkah persediaan sebelum anda ke fasa yang seterusnya. Okey. Jadi saya tengok ada macam-macam yang diusul tapi yang rasa yang menarik pelajar ni. Pak Kri Kamala, tolong usulkan padang rugby. Okey, padang rugby. Jadi mungkin Cik Syah boleh komen sikit tentang padang rugby. Okey, padang rugby ni sebenarnya dekat sini tadi Cik Mi dah beritahu kan, kita ada 2 padang bola sepak yang dekat sini. Padang rugby tu pun kita dah boleh cantum dulu, kita boleh jadi konsisten jadi satu padang rugby lah. Itu tak ada masalah. Post rugby tu pun kita boleh ubah. Even post goal tu pun kita boleh tukarkan dia jadi kepada padang rugby lah. Nak tahan ke tak tahan je lah, you know, main rugby ni. Okay, betul. Jadi saya suka ini pandangan saudara Pak Kri Kamala tentang rugby. Malaysia ramai yang gemar bola sepak. Itu ialah permainan all time favorite Malaysia selain dari badminton. Jadi jika Pak Kri Kamala ada minat dengan rugby, Cik Syah, mungkin kita boleh kumpulkan pelajar-pelajar yang berminat untuk main rugby. Kita buat kelab rugby, kita akan buat latihan untuk pasukan rugby. Jadi jika minat itu datang dari anda, insyaAllah kita akan cuba. Jadi yang penting anda mau. Anda mau dan anda perlu, insyaAllah kita akan cari jalan. Yang penting anda ada sokongan dari kumpulan pelajar itu sendiri. Okey, yang itu. Jadi yang lain, ada soalan-soalan lain lagi. Betul Cik Syah, memang betul. Pakai Kamala main rugby. Okey. Jadi barangkali kalau anda boleh bantu kami dan juga rakan-rakan lain untuk kita tumbuhkan kumpulan pasukan rugby bagi di Dusun tu. Ya, mungkin setengah orang kata rugby is a bastard game but played by the gentleman. Jadi kami lakukan. Boleh Cik Syah? Kita lakukan. Jadi walaupun anda tak flashy, tapi kita boleh jumpa dengan senior-senior yang mana yang berminat untuk main rugby, kita boleh form team. Jadi itulah kita dah masuk ke tahap yang seterusnya, bukan sekolah menengah lagi. Jadi waktu sekolah menengah, jadi kita mula pergi kali. Kalau dulu cikgu suap, yang lagi cikgu suap, kali ini kita akan bina sendiri. Jadi mentaliti dan juga sikap sudah mula berbeza. Jadi kepada yang berada di talian hari ini, okey, kita ada sedikit masa lagi untuk sesi hari ini. Mungkin kalau ada soalan-soalan secara verbal, boleh utarakan. Jadi boleh on mikrofon. Jadi kalau ada yang nak bertanyakan soalan, boleh silakan. Ini siapa lagi? Silakan. Jadi saya rasa itu saja yang dapat kita kongsikan bersama pada petang ini. Jadi pihak pengajar menekankan ucapan terima kasih kepada Yang Berusaha Dr. Sariah binti Adam Timbalan Pengarah bagian pengurusan latihan, dan juga Yang Berusaha Encik Syarizul Harizam Ustaman Timbalan Pengarah bagian hal ehwal pelajar IKTBN Dusun 2 di atas kesudian. Bersama-sama pada hari ini untuk berkongsi cerita, pengalaman dan juga nasihat kepada anak-anak muda yang bakal melangkah masuk ke IKTBN Dusun 2 ini nanti. Okey. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di sesi yang lain, insyaAllah besok dengan topik-topik yang akan dimaklumkan nanti. Sesungguhnya yang baik itu datang dari Allah, yang buruk itu datang dari
isteri. Mohon maaf dari rambut hingga ujung kaki, insyaAllah. Kita jumpa lagi dari masa sekian dulu dari Encik Mi dan juga kru penerbitan pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.